Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hayyakum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali anda nak ajak ikhwah semua sama-sama berfikir ataupun sama-sama apa nama dia, bermuhasabah lah kan. Sebenarnya ramai orang berfikir ataupun ramai orang tanya macam mana kita yang sebenarnya berlainan kuliah, berlainan muhafazah. Kat sini ada yang daripada Tontor, ada yang daripada mana, Madianas, ada yang daripada Saidah, ada daripada muhafazah-muhafazah lain. Berbeza kuliah, berbeza tempat tinggal, berbeza latar belakang keluarga, berbeza latar belakang pendidikan, berbeza pemikiran sebagainya, tapi akhirnya Allah kumpulkan kita pada pagi ini lah. So maknanya kita kena sedar bahawa sebenarnya kita mungkin boleh merancang ataupun kita mungkin boleh anjurkan, tapi yang menggerakkan kita untuk datang ialah Allah Ta'ala. Betul lah, Allah sebut wa'alafa baina qulubihim, maknanya Allah Ta'ala yang tahukan kita kan. Dan kita ni ditahukan dengan akidah tu yang setinggi-tinggi martabat ukhuwah kita. Macam contoh, anak tak kenal pun siapa. Contoh Mursyid, anak tak pernah jumpa. Mursyid ada? Mursyid anak tak pernah jumpa pun Mursyid sebelum ni. Tapi bila kita jumpa di Padang ataupun dia tolak anak sebagainya kan, jadi anak ingat. Ataupun anak datang rumah dia hidang cucu. So maknanya anak tak pernah jumpa pun sebelum ni. Dan tu sahabat-sahabat Nabi tunjukkan pada sahabat-sahabat Nabi tunjuk ketika hijrah. Maknanya sahabat-sahabat Nabi tak kenal pun sahabat-sahabat Ansar. Sahabat-sahabat Muhajirin. Ansar tak kenal Muhajirin kan. Tapi bila datang, akhirnya disebabkan tautan akidah, dia boleh serah lebih daripada untuk diri dia sebagainya. Ada satu hadis Nabi yang nak kongsi pada ikhwah semua, iaitu tushiku anta tada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha. Nabi sebut bahawa hampir-hampir manusia ataupun kamu nanti akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum yang lain. Seperti mana manusia ni mengerumuni makanan macam kita lah. Maknanya kalau ahli baik kita yang masak, maknanya okey boleh makan, kita semua berebut datang kan. Dan bila dia hidang nasi tu, kita dah mula save untuk kita punya portion. Okey, ni ayam mana, jangan kacau. Nasi anak ni jangan kacau. Maknanya macam tu. Dan Nabi sebut, dan sahabat-sahabat Nabi terkejut, kenapa berlaku benda ni kan. Jadi sahabat-sahabat Nabi tanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, adakah sebabkan kita ni umat Islam ni sedikit? Tapi Nabi sebut, bal antum katsir walakin wusa isailan. Tapi bahkan kamu ni ramai, tapi kamu ni umpama buih-buih di lautan. Apakah maksud buih? Buih ni sifat dia kalau kita belajar kimia sikit kan. Maknanya buih ni pertama dia reaktif lah. Dia reaktif, dia bukan proaktif. Maknanya kalau kita basuh baju, sekarang ni dah tak valid dah sebab semua automatik kan. Tapi kalau kat asrama dulu kita rendam, kita letak sabun, bila kita kocak sikit dia akan keluar buih kan, betul tak? Dan lepas tu dia jatuh balik kan. Jadi pertama buih ni sifat dia reaktif lah. Dia bukan proaktif. Yang kedua, dia besar mana pun belon tu, tapi sebenarnya dalam dia kosong. Dan dia mudah untuk dipecahkan pun. Entah buat belon ataupun buih, atau buat kat mulut, dia sikit je hantar akan pecah. Sebab dia punya bond between partikel tu lemah lah, kan. Kemudian yang terakhir, dia tak boleh menghasilkan arus. Betul tak? Maknanya kalau kita tak pernah dengar gelombang buih ataupun tsunami buih, tak pernah. Sebab tsunami buih dia tak hasilkan apa-apa. Dia tak ada menghasilkan satu tolakan pun. Tapi beza dengan air kan. So Nabi sebut satu perumpamaan yang sangat menakjubkan tentang buih ni. Jadi kita umat Islam ni banyak, tapi kita umpama buih. Betul kita ramai. Umat Islam dia kat dunia ni sekarang, dia ada yang terbaru lah, nak cek. Dia kata ada 1.4 bilion ataupun 1,400 juta. Dan Yahudi Zionis dia ada hanya 1.14 juta. Jadi kita bila nisbah dia adalah 1 nisbah 100 lah. Maksudnya kalau anda bayangkan ada satu kereta warna putih, tiba ada satu kereta warna hitam. Maksudnya, ataupun kalau budak kecil kita tanya ada 100 pendekar lawan satu pendekar, mesti ya 100 menang kan. Tobaan lah benda tu. Tapi akhirnya kenapa akhirnya umat Islam dia ramai? 1,400 juta banding dengan 14 juta Yahudi yang terpecah-pecah, yang bukan semua pun berada di Palestin yang dijajah.
itu pun sebenarnya Palestin sampai sekarang masih lagi tidak dibebaskan. Maknanya dan sebenarnya Palestin dikelilingi oleh negeri Islam, oleh Mesir, oleh Jordan dan sebagainya, tapi lemah. Dan hari ini kita punya, maknanya nak kata darah, nilai nyawa seorang Muslim tu dia dah hampir tak bernilai. Kalau Zionis, seorang dia punya askar kena tangkap, bergegar satu dunia. Maknanya tawanan Zionis nama apa? Khalid kan. Sampai sekarang dia kecoh. Dia cebok, dia cakap. Tapi umat Islam ditangkap yang ada satu sebut daripada 1967 dah 700,000 ditangkap. Tapi masih lagi umat Islam tak boleh buat apa. Lemah. Maknanya kita, walaupun kita ramai tapi kita lemah. So apa Nabi SAW sebut daripada sambungan hadis tu, dia sebut kenapa berlaku krisis ni ialah sebabkan oleh hubbud dunia. Sebab ada satu sifat al-wahnan. Iaitu sifat tu adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Maknanya cintakan dunia dan juga bencikan kepada kematian. So benda ni kita kena muhasabah diri kita. Adakah kita ada dua benda ni yang akhirnya menyumbang kepada krisis umat yang tak pernah selesai. Cuma kita nampak sekarang ni ada masa depan. Memang kita yakin dengan masa depan Islam. Dan kita mula nampak sinar-sinar ni kan. So dua benda yang kita kena ingat. Pertama, kita kena buang sifat al-wahan ni kan, iaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Maknanya hubbud dunia ni, kita sayang, kita cinta dunia. Tak ada masalah untuk kita ada untuk kita ada harta. Tak ada masalah untuk hantar ada gadget yang sebat, kamera. ikut hantar. Tapi bila mana kita meletakkan dunia tu dalam hati kita, benda tu masalah. Sahabat-sahabat Nabi dia letakkan dunia pada tangan dia kan, bukan pada hati dia. Maknanya macam kita tahu bahawa dunia tu letak dalam hati kita, mudah je. Bila kita hilang, contoh Ana ada iPhone kan. So Ana ada baru beli iPhone. Adalah 2,000 lebih. So Ana bawa, tiba-tiba terjatuh, lepas tu hilang. Jadi kalau Ana bilang sedar, macam hilang ya Allah, tu dah tak boleh, tak tentu arah, menangis. Kemudian marah orang lain semua, maka kita ada dunia. Tapi kalau dia mukmin Muslim yang tenang dengan kehidupan dia dan dia tak rasa dunia tu berada di dalam hati dia, dia hilang, okey. Allah dah tentukan macam ni. Kan? Macam tu kita ukur. Yang kedua, wa karahiyatul maut, iaitu bencian kepada kematian. So benda ni yang kita kena hati-hati lah. Sebab bila kita terlalu familiar dia, bila kita terlalu menghayati dunia ni, kita akan lupa pada kematian. Sebab tu orang yang dia, maknanya kalau kita menghayati dunia ni, contohnya kita makan Ustaz Ali masak kek pisang kan. Maknanya sedapnya kek pisang, kita pun menghayati lazatnya. Macam masa memang kalau boleh nak makan tiap-tiap hari. Ataupun ada katil king balik Malaysia, katil king tidur berapa inci, rasa macam tak nak balik Mesir dah kan. Maknanya bila kita terlalu menikmati, kita akan lupa automatik dunia. Sebab tu, dan kita dan sebab tu orang sakit dia kurang menghayati tau. Bila dia tak boleh makan sangat, dia tak rasa sangat, so dia cepat ingat mati, betul tak? So sebab tu Nabi SAW pesan pada kita ialah, atau hadis sebut ihsyaushinu fa inna ni'mala tadum. Biasakanlah hidup kasar. Sebabnya kenikmatan tu tak akan kekal. Tak akan kekal. Jadi bila kita biasa hidup simple, biasakan hidup untuk orang hidang ni, orang datang rumah, orang hidang IT, minum. Ada air kosong minum. Kita kan anak kalau nak nasi lemak sotong, kerang, paru. Kita tak macam tu. Banyak orang hidang kita makan. Apa yang ada kita hidup simple. Kita cuba kan latih untuk benda tu lah. Sebabnya kalau kita selalu sangat menikmati dunia ni, kita akan lupa automatik akhirat. So benda tu dua, pertama ialah kita menjauhi, kita kena buang sifat al-wah ni kan, iaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Bila kita dapat buang benda ni sebenarnya, kita akan jadi seperti mana sahabat Nabi SAW lah. Yang mana kalau kita baca sirah, dia ka'alfi rajul lah. Dia umpama 1,000 pemuda ataupun 1,000 lelaki kan. Jadi kita nak akhirnya macam mana kita nak bangkitkan Islam ni balik, kita nak dapatkan kembali hak-hak kita sebagai Islam, kita nak dapatkan balik Palestin ke ataupun benda-benda lain. First kali ialah kita mulakan dengan perubahan diri kita. Dengan mula kita check benda ni, sebab benda ni dia tak continuous. Maksudnya mungkin hari ni hantar dapat tak cinta dunia, tapi tak tentu lepas ni hantar akan stay dengan benda tu. Sebab kehidupan kita ialah berada di antara dua tarikan lah. Setiap masa kita membuat pilihan. Macam ni, pagi okey, petang tak okey lah. So perlu ada sentiasa yang mengingatkan. Dan kita kena cari orang untuk mengingatkan kita. Mungkin ahli baik kita, mungkin abang, seorang abang ustaz ke. Dan benda tu yang kita kena akhirnya fikir lah. So, dan yang terakhir sekali sebab bersempena dengan Palestin hari ni lah. Nakbah 15 hari bulan ni, hari Ahad ni, ikhwah kena letakkan dalam fikiran kenapa akhirnya umat Islam jadi macam ni. Bukan sebabkan kita kurang senjata ke, kita kurang apa, tapi sebabkan akhirnya umat Islam jauh daripada Islam dan akhirnya musuh mengambil kesempatan daripada
umat tu. Jadi kita jangan menjadi penyumbang kepada jumlah umat Islam yang sedia ada yang bermasalah. Dan kita yang ada sini, kita yang sedar, kita kena mula fikir tentang diri kita. Macam mana kita nak akhirnya baiki dan sampaikan kefahaman Islam tentang Palestin ni kepada masyarakat. Kadang-kadang kita ni takut nak cakap ke orang tu lah. Macam dia tu sebenarnya menanti-nanti kita cakap, tapi kita macam nanti orang kata aku syiqah pula. Anak ni tak adalah hebat sangat. Kita sendiri yang buat gap kat situ. Maknanya kalau kita ada kesempatan kita cakap, okey macam ni akhi. Dia pun nak dengar sebenarnya. Dan kita sebenarnya dia sistem MLM kan. Multi level tu marketing kan. Maknanya kita kan nampak bahawa kita mengajarkan seorang tu, dia mengamalkan, dia dapat pahala dan kita dapat pahala dan berterusan. Kan? Man dalla ala khair kafa'ilihin. Maknanya kita menunjukkan satu benda yang baik, kita akan dapat ganjaran yang sama macam tu. So benda tu yang kita memotivasikan kita untuk terus menyampaikan agama atau memperbaiki diri kita lah. So saya rasa cukup sekadar tu dan anda harapkan kita tidak pernah berhenti untuk meningkatkan diri dan juga memperbaiki diri kita lah. Sebab tak ada siapa yang perfect. Dan manusia ni mungkin dia pernah melalui satu zaman kegemilangan, dia hebat, dia naik, tapi dia tak tentu dia akan terus kekal dalam kebaikan tu. Dan dia kena jaga benda tu. Kita kena jaga benda tu. Dan kita kena cari macam mana nak jaga benda tu. Dengan kawan yang membantu ke, dengan abang ke, dengan ustaz ke, benda tu penting lah. InsyaAllah saya nak katafi bihazal qadar, cukup sekadar tu dan anda harapkan semua ikhwah dapat istifadah daripada perkongsian ni. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.